Assalamualaikum, kembali bersama Cik Man dalam Sejenak Bersama Bliss, dan tajuk yang akan kita bincangkan menjadi jutawan dunia akhirat. Okey, bila sebut jutawan apa yang korang bayangkan? Mesti ada bilion dolar ringgit Malaysia, ada rumah dekat taman-taman perumahan mewah dan seumpamanya, kereta Porsche berderet, bini berderet, anak-anak berderet, kemudian ada kebun, ada dusun dan seumpamanya. Benda yang mungkin kita fokuskan kepada material ataupun kebendaan. Okey, tak salah. Itu salah satu daripada tanda kita jutawan. Tetapi adakah semestinya kita jutawan akhirat dari segi maknawi? Belum tentu. Maka sebab itu kita nak bincangkan jutawan dan soal kaya bukan saja diukur berdasarkan harta benda yang nampak, tetapi berdasarkan amalan kita. Kerana kalau di dunia ini kita bergantung kekayaan kita dengan duit kesat, iaitu ringgit Malaysia ataupun akaun bank yang berlambak-lambak, tetapi di akhirat nanti ringgit Malaysianya ialah pahala, keredaan Allah dan juga janji-janji syurga ataupun kebahagiaan yang kita tak pernah nampak di dunia ini. Maka sebab itu, sebagai seorang mukmin, sebagai seorang yang beriman, kita bukan saja manusia. Kalau sebut manusia, dia ada manusia derhaka, ada manusia baik, tapi kita nak jadi manusia yang semestinya baik, yang dia kaya di dunia dan kaya di akhirat. Kita tengok bagaimana hidup Nabi SAW bersama para sahabat. Bukannya tak boleh kaya dunia, sahabat pun, contoh seumpama Abdul Rahman bin Auf merupakan seorang sahabat yang kaya. Mus'ab bin Umair dilahirkan dalam keluarga kaya. Osman bin Affan, seorang sahabat yang business minded, dia pernah membeli satu telaga yang bernama Bi'ru Ar-Ru'mah daripada seorang Yahudi. Dia beli, kemudian dia wakafkan dengan jumlah dan harga yang banyak. Business minded, yang penting dia dapat wakafkan dan dapat digunakan secara percuma. Yang sebelum itu, masa Yahudi itu milik ataupun own telaga tersebut, orang kena bayar. Maka ini business minded ataupun orang kata orang korporat, jiwa korporat yang ada pada jiwa Saidina Osman. Jadi salah kita kumpul kekayaan dunia dari segi duit, dirham, dinar? Tidak salah, tetapi jangan lupa untuk mengutip saham akhirat hasil di sebalik keduniaan tersebut. Macam mana? Maka setiap kekayaan yang kita ada hak orang lain yang kita kena agihkan, iaitu Allah mensyariatkan zakat, sebagaimana yang Allah sebut di dalam surah Al-Mu'minun, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina hum lizzakati fa'ilun, iaitu ketika menyifatkan ayat tersebut. Ayat yang pertama tu bagi tahu orang iman yang berjaya. Apa ciri-ciri orang beriman yang berjaya? Dan orang-orang yang membayar zakat, ataupun tafsiran yang lain, dan orang-orang yang menyucikan jiwanya. Jadi harta kita yang berbilion-bilion ataupun berpuluh-puluh ribu, ada kewajipan untuk membayar zakat daripada harta kita tersebut, supaya kita tak menjadi Qarun. Adik-adik pernah dengar tentang kisah Qarun? Itu yang kita selalu buat pertandingan mencari harta karun, mencari harta karun. Itu mungkin sempena nama dia lah. Jadi Qarun seorang manusia yang angkuh dengan kekayaannya, tidak bersedekah, tidak membayar zakat. Akhirnya Allah lingkupkan dia mati dalam keadaan yang hina. Maka kita kena faham, untuk menjadi jutawan di akhirat, di sebalik harta kekayaan material dunia kita mesti keluarkan sebahagiannya untuk diinfakkan kepada orang miskin. Sebagaimana yang Allah bagi perumpamaan dalam Quran, orang yang rajin dan berinfak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Matalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Apa maksud? Perumpamaan orang yang menjalankan sedekah ataupun berinfak. Infak ni maksudnya keluarkan harta di jalan Allah. Duit ke, makanan ke, sponsor orang pergi haji umrah ke, sponsor anak-anak jiran ataupun anak-anak yatim ke, orang susah nak belajar ke jalan Allah. Bukannya buka pusat judi ke ataupun kilang arak, tapi ke jalan Allah. Jadi siapa yang infak ke jalan Allah, membelanjakan hartanya ke jalan Allah, apa dia punya perumpamaan? Seperti satu biji benih. Satu je, nampak macam sikit, tapi satu biji benih itu bila ditanam, dia akan tumbuhkan 7 tangkai. Dah banyak dah daripada satu biji benih. Bukannya satu biji benih itu satu tangkai, ini 7 tangkai. Dan di setiap tangkai itu ada 100. Lagi banyak, beribu-ribu lemon. Maknanya satu biji benih boleh menumbuhkan 700 biji benih. Ini orang, adik,
kalau kau sedekah RM1 saja kepada fakir miskin, yang kau nampak RM1 saja, sikit saja mungkin Allah bagi RM1 pahala. Tak, pahala yang berganda yang kita tak tahu daripada Allah, kerana Allah ini khazanahnya terlalu banyak, dan itu menjadi saham kita akhirat. Mungkin disebabkan 50 sen, tapi dengan hati yang ikhlas kita berbelanja, kita berjaya di akhirat kerana membantu orang yang susah. Sebagaimana Nabi sebut dalam hadis, barang siapa yang melepaskan kesempitan saudaranya di dunia, maka insya-Allah Allah akan membantu kesempitannya di akhirat. Jadi jangan lokek dan jangan membazir, sederhana saja hidup supaya kita dapat menjadi jutawan dunia dan akhirat. Jumpa lagi bersama Cik Man dalam Sejenak Bersama Bliss akan datang. Assalamualaikum.